Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Kemudian ketahui ilmu barang yang iaitu asal bicara awal fakti kata dia, dan iaitu dua perkara. Salah satu daripada keduanya hukum syarak dan zahirnya, dan keduanya hukum haram dan faknya. Jadi dalam masalah makan minum dia, dalam masalah makan minum, dalam masalah berniaga, dan masalah urusan pemberian, dan kita ambil orang ada dua. Satu dipanggil hukum syarak, satu dipanggil hukum warak. Jadi ada perbezaan di sana, ini kita tahu apa. Maka hukum syarak itu iaitu bahawasanya harus kita mengambil barang yang datang akan dijual daripada orang yang zahirnya saleh. Jadi kalau orang bagi kat kita, kalau orang bagi kat kita apa-apa, barang-barang makanan atau benda-benda yang kita pakai tadi harus kita ambil kalau dianya orang yang soleh. Dan jangan kamu tanya, kita kata orang tu orang Islam, orang baik, orang tu orang yang tak masalah apa-apa, kita jangan ambil barang dia. Mungkin dia beri barang makanan ke, barang kain-kain pakaian dan sebagainya. Jangan kau tanya akan dia, melainkan bahawa kau yakin bahawasanya rapatan atau haram dengan tertentu dirinya atau itu, kecuali tahu dia ni kaki judi, dia ni kaki nak rekod, dia ni kaki mencuri, maka eloklah kamu tidak mengambil barang secara otomatik. Tak payah ambil. Satu zahir mana? Zahir solat ambil, zahir jahat jangan. Itu baru kau syarat, baru bukan warak lagi. Macam kita ni jahat kau kau sekau bagi nak bagi kat kita, hari je lah. Jangan kena apa ni, Allah. Jangan kau orang Melayu, Cina, kafir kau bagi ambil dah. Jadi kau bagi. Dia dah. Orang yang soleh sahaja harus, bukan wajib, harus kita ambil dan kita tak boleh tanya. Tetapi kalau jelas dia ni kaki judi, kaki merompak, kaki mereka, maka dia tidak haram mengambilnya, tak haram juga. Dan hukum warak, itu baru syarat baru. Dan hukum warak bahawa tiada pengambil akan sesuatu daripada seorang hingga dibicarakan daripadanya sungguh sehingga bicara. Ini hak warak pula. Warak ni bermakna orang yang berhati-hati dari segi makanan. Di sana ada dua hukum, satu hukum syarak, satu hukum warak. Kenapa berbeza dan tidak bahas? Kita lah. Kata dia bicara betul-betul. Dan diperiksakan sehingga periksa, maka cek betul-betul. Kalau dia ni beri makanan kat kita ni, dia ni sembelih ke, barang ni haram ke, barang ni halal ke, tidak halal ke, cek betul-betul kata dia. Maka menuntut yakin supaya kita pasti supaya kita ambil jadi halal. Sebab sekarang ni orang tidak punya halal dah. Kalau kita makanan cok halal, mak Cina kafilah nak buat kita makan. Sebab dia ni biskut ni, ini tak kira tepun makan. Tetapi secara benda ni susah untuk belajar. Sebab pasti keseluruhan makanan yang ada pada kita haram. Ayam yang kita perhatikan, tak kira OTK kita Cina lah nak kita beli. Sedangkan kita Melayu kita tak boleh makan ayam. Apatah lagi mak jual Cina. Mungkin dia ambil orang Islam 100 ekor, mak Cina 100 ekor. Kalau dia tangkap dia kata banyak. Tulis tangkap ayam masuk daripada Thailand 2 trailer. 2 trailer semua dari ayam haram yang bukan daripada sembelihan orang Islam, import daripada Thailand. Di ujung sana beribu-ribu ekor yang sembelihnya India. Di sebelah Kajang ni masa tu dekat Kajang, beribu-ribu ekor sembelih tak? Jahit pergi 1000. Dalam 1000 ekor sembelih. Yang lain semua bang pakai. Sebab saya sekarang kalau ayam saja tak terpilih, apalah biasa makan kuih. Haram tu Ustaz, bukan haram. Hukum warak. Sedangkan orang yang jual dia orang tak soleh sekali. Apa lagi orang kafir? Apa lagi orang yang memang jelas haram? Ini hukum. Hukum syarak baru bukan warak lagi. Hukum syarak baru yang jual tu siapa? Kita ragu sebab dia ni bukan dia. Orang Islam. Mungkin bagi dia ayam ni halal, tapi dia tak kira. Dia tak kira. Nak beli kita Cina ni, beli benda-benda berbentuk tidak sebelahan kan? Macam tepung kan, gula, telur, randung, boleh. Tapi kalau ayam
Kalau apa ni benda-benda jenis berbentuk orang kafir tak boleh buat, jangan buat. Jangan. Sebab ada confirm dia tak sembelih. Dan kalau Melayu pun tak sembelih. Dia boleh beli berapa sebab datang kepala tak ada dah. Kalau kepala ada sekali, dia sembelih hulu-hulu. Dia pakai sembelih buat dia. Saudara, makanan haram ni kalau kita makan, walaupun dia yang kita tak tahu, dia tak menggelapkan hati. Dia tetap menjadi racun yang berbisa. Walaupun ianya kita tidak tahu. Maka sebab itu kita satu usaha satu semua. Jangan kalau biasa menjadi orang yang baik, jaga makanan. Lebih lagi benar-benar berbentuk sembelihan. Sembelihan sebab dia melibatkan haram dan halal. Ada macam gula, macam apa ni, tepung, macam apa, dia tak melibatkan sembelihan, dia melibatkan tanaman kan. Dia melibatkan buah-buah, pakai apple, tak apa dah Cina jual, dia tak sembelih tak apa. Tapi kalau benda-benda jenis berbentuk daging, lembu, daging, ayam apa semua, berhati-hati. Ataupun benda berbentuk adunan. Adunan bermakna dia benda jadi masak. Asalnya mentah dia jadi masak. Dia masak kat mana kita tahu. Tangan dia tak pernah bagi dulu. Dia pegang babi, pegang anjing. Dia tegur gaul tepung dia saja. Kita memang akan start. Walaupun dia hanya harus dan tidak harap sebab kita tak tahu, tetapi dia tetap membekukan hati kita. Susah untuk baca Quran, susah untuk ibadat dan susah untuk mendapat kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita dipandu. Hati kita menjadi tidak boleh menerima kebenaran. Dengan pressure maka untuk yakin maka bahawa tiada syubhat padanya sekali-kali dan suatu hal, dan jika tiada dikembalikan dia. Kalau jelas benda yang haram, pulang balik. Jangan ambil, jangan makan. Maka soalnya diriwayatkan daripada Siddiq Abu Bakar. Bakar Siddiq tu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahawa soalnya saya datang dari laban. Laban itu sudah dan satu susu dan tiada bertanya kepada berlaban ini. Maka berkata ia dan apa kelakuan ceritanya. Ya Abu Bakar kata memang makan untuk tanya. Aku sekarang mungkin tanya. Sekarang biasa mungkin tanya. Daripada mana, dekat mana, hari ni aku tak tanya. Maka berkata ia. Orang tadi bercakap, aku campikan satu kaum dengan campi jahiliah. Ni jadi tegong-tegong. Jadi bomo-bomo harai lah ni. Maka diberi akan dapat jalan. Maka dia mana satu ramalan-ramalan ngomong sahih di hadis masa jahiliah masuk umat Islam, maka memutuk dia membuat susu durian, susu haram, maka apakah cocok mulut dengan jari supaya susu itu keluar balik. Maka berkata dia, inilah puasa yang cocok mutuk sampai habis. Maka apakah kata inilah kita buat apa lagi. Maka barang yang dalam uratku mana ada keluar tu, maka engkau mengadakan dia yang buang pula sampai diberitakan hadis sampai keluar darah. Dia kembali, dia keluar balik. Saya sudah masuk belajar, saya pergi ke cari ikan. Jadi cari ikan tahu adalah kita minat tengok ikan, menyelam tengok ikan. Jadi cari ikan tak jumpa, saya jumpa satu kemilah. Dia macam perangkat ikan pakai warna jari tu. Ikan masuk boleh keluar, maka kita panggil kemilah. Dia sebut kemilah ni tak tahu apa punya. Dia duduk bawah tu. Jadi ikan masuk tu dekat. Tak je petang warna mai ke dalam ni. Saya boleh tahu besar dia. Dia ambil bukan buat dia. Saudara, saya tak boleh makan. Mak saya kata, tak makan dah benda-benda tak makan. Saya kata, mak, ikan ni dia okey. Macam mana oleh sungai boleh kau okey pula? Saya jumpa kemilah ni. Kemilah ni anjing pula sungai. Jadi ikan tu masuk ke dalam. Walau bagaimanapun sebab kita diajar jangan makan benda haram, tak kita nak makan takut. Sebab hak. Yang kedua solat. Mak saya, mak ayah saya balik tak ada. Musmayar. Dia tak pernah tanya mau pergi mana. Mau pergi makan dadah mana. Mau pergi main mana. Tak ada. Balik saja soalan dia musmayar ke belum. Sebab saudara anak-anak mereka terjatuh salah-salah yang sesat. Tak payah tanya dia mau pergi rumah siapa. Mau pergi buat apa. Tak payah. Soalannya sudah semayang ke? Belum. Dia nak pergi main, mesti main. Budak mesti. Dia nak nakal, mesti nakal. Budak ni dia kecuali wali. Kecuali wali Allah, kau baik.
Bila sebut kata budak, dia mesti nak nakal. Soalan dia pastikan dia solat di bawah. Saudara, masa saya mengajar dekat Kuantan, ada seorang ibu. Habis sekarang saya tahu dia pindah ke mana, dia isteri ke seorang cikgu. Dia didik anak dia, semua anak dia, hak ketiga, hak jantan, semua universiti dan baik-baik kan. Pakai cukup, pakai hak jantan, serban. Jadi tu lepas. Saya singgah rumah dia sekali. Telefon. Hello dek, hello ya. Kat mana ni? Dia pun telefon, tak apa telefon ke siapa? Anak dia. Anak dia belajar di luar negeri. Soalannya dah semain suku kau ni. Akhir dia tanya anak dia duduk kat asrama. Seorang duduk kat asrama matrik. Ya saya. Cakap ke siapa pula suruh-suruh ni? Anak saya duduk dia. Dah solat kamu. Itu saja. Dia tak tanya anak dia jangan pakai dadah ya, jangan curi selipar ya, jangan curi motor ya, tak ada. Jadi mak saya sudah balik, dia tanya, dah semuanya ke? Belum. Nanda kat dinding sama aku. Lama semayang. Akhir sekali semayang. Pergi main semayang, main bola semayang, pergi mancing semayang. Akhir sekali pergi mandi kat sungai. Mandi, saya ni minat mandi, minat berenang. Tak. Jadi bila berenang pakai suara dalam dia. Sebab apa tu dia pakai swimming terang kan. Jadi bila waktu Zuhur dah turun ke belakang nak balik, takut pergi main. Naik atas kayu semayang dan pakai suara dalam. Semayang pakai suara dalam. Tak ada Zuhur pakai. Dia umur 8 tahun, 7 tahun. Mana dia takut. Kalau kayunya balik. Mu semayang tu? Semayang. Mau tanya semayang mana atas kayu. Saya ingat mak saya, ayah saya soalan lain tak ada. Dah semayang ke? Belum. Jadi kalau menteri-menteri ke, apa kata, para wakil rakyat ke, ibu bapa ke, cikgu-cikgu ke, nak selesai masalah remaja, masalah anak-anak nakal, pastikan dia solat. Kali kita jangan ikut solat supaya makan, semayang budak. Dia kena cara bak makan ni, bak makan, dia suruh jaga. Cerita je saya tembok ikan Datuk Jila. Jadi bila naik balik, saya suruh mak saya kata, aku tak makan. Saya kata, saya tak makan ikan haram. Ikan haram. Mak saya kata, kalau mak ilang, itu tak haram. Dia kata, oh saya tak makan. Masa saya ada di satu East Coast, Border Petrol. Jadi, secara dia bila musim begini, kita halau. Apa ni, daripada Thailand, daripada Singapore, daripada Vietnam, daripada Malaysia. Di sektor. Jadi saya jumpa satu bubu Melayu. Bubu tu bubu. Nelayan di Terengganu di belah apa ni pantai timur ni. Dia panggil bubu. Bubu dia masuk ke laut di Kaplang. Di bubu ni hanyut sampai kepada laut Cina Selatan. Masuk border Vietnam tu. Dia sambil. Itu besar lah. Jadi kena tangkap. Dia kena tangkap. Cara Malaysia lah. Saya dengan hakim apa ni seorang pegawai soal lawyer pula yang nyaman. Dia kata saya terima ikan ni ikan daripada bubu nelayan. Saya mengaku bersalah. Tapi sebelum itu saya nak tanya mana tuan bubu? Mana tuan bubu? Sebab saya nak bayar nanti rugi dia. Sebenarnya saya nak tuan itu. Jadi pihak yang samai tadi kan nak cari tuan bubu ni. Bubu ni daripada Malaysia sampai ke Vietnam. Lepas tu buang kek. Buang kek sebenarnya dia macam mana awak sampai buang kek. Dia kata ustaz, dia bab cara ni kesalahan tu dia kata nak tahu tuan dia bukan. Kalau tak ada tuan kita tidak salah. Cuma nampak dunia sekali pun kalau kita jumpa orang dia sebab tahu sama dia. Maka dia boleh ambil mana contohlah. Tetapi oleh sebab mak ajar jangan ambil barang orang yang tidak diizin. Orang tak beri kat kita hukumnya haram. Orang barangnya orang tak beri kat kita, maka hukumnya haram kalau kita ambil. Kalau dia beri, dia ambil. Tetapi jangan, itu hak dia. Maka kita pun jangan ambil. Saya kata dia beri, ambil. Dia tak beri, jangan. Itu hak dia. Dia tak pakai hukum tak apa. Ada satu Cina sekarang. Saya pergi kedai dia ada token C. Dia token C. Dia macam gerai-gerai lah. Saya ni, dia sakit. Habis dia mati dah. Mana habis tu? Dia mau mati. Dia kata pasal apa? Saya tinggi. Mumpung kata mu tak jaga rumah juga ni. Mati tu boleh buat.
Mungkin makan ubat, apa satu ubat. Sebab keluar ke, kulina lah, apa dah semua. Dia beli ubat. Kalau ada jalan saya uang satu dia boleh bayar. Dia bayar apa, dia beli, dia kata apa. Dia kata, kalau tak ada uang, minyak dah, banyak pinjam apa. Saya kata dia, maksud saya, Cina main alun-alun lah. Saya kata dia, daripada pinjam dengan alun, biasa makan pasir, makan rumput. Biasa makan rumput. Cina bukan Melayu. Cina. Maknanya dia akan cengkam kita. Kata dia. Lagi papok kita, lagi mati aku. Tak apa. Biar kita duduk kat buku. Pendirian seorang Cina yang bukan beragama Islam. Sebab apa dia tak mahu ada tekanan? Ialah masalah hak orang. Ambil kat dia berbagai-bagai. Kata dia, mau kita dia atau dia ukur bini kita, dia ukur anak kita. Kita nak bayar tak boleh. Saya ada jam. Dia tu MC. Dia ni macam kontrak macam pasang pagar kerajaan, buat gerai sekolah dan sebagainya. Jadi saya jual dia ubat. Nak cerita je makna Cina walaupun dia bukan Islam, dia ada pendirian berkenaan dengan hak orang. Dia tak ambil. Dia jujur dia Cina ni. Dia kalau pasang dia tulis bayaran ada lagi RM280. Kalau anda tidak bayar, anda dalam mengeluarkan duit haram. Dia Cina. Dia beli kat pagar orang lain. Bahaya Cina tu. Dia pergi rumah dia kata apa dia? Ya, aku tak tahu ni. Saya memang tahu kita punya ubah. Dan dua ubah jadi bila begitu saudara ni kes makan ya. Jangan makan benda yang tidak halal. Saudara, saya tengok kumpulan suki tidak jaga makan. Tidak berminat jaga makanan yang halal. Berniaga baik, beli barang baik, jangan. Benda berbentuk daging, berbentuk ayam, jangan beli kedai makan Islam. Sebab dia akan memberi lalu melekat. Kalau orang pekor tak apa. Dia sebenarnya jaga-jaga. Kalau kita nak jaga hati, jangan. Kalau boleh sembelih sendiri. Ataupun cari tempat yang jelas halal. Jika tiada kembalikan dia, maka suruh apakah habis dulu. Apakah berkata ialah puasa aku sampai habis keluar oleh orang dia memadakan dia, maka ini kelakuan menunjukkan akan dia akan digam atas wajib bicarakan kepada yang telah dahulu. Mana ni dalil wajib mencari makanan yang halal, wajib cek mana halal ke haram. Ada ulama mengatakan tak payah, tak tahu tak payah. Tapi mak ni dia mengambil dalil kena cek. Ada dalil dia, mana gitu dia sebagai sumber hujah dia. Baginya tilik olehmu pada warak dan haknya. Ini dalil warak. Ada pun dalil syarak tadilah. Maka jika engkau kata mungkin timbul satu masalah pada kita pula, kan, maka ada ke warak ini menyalahi syarak dan hukumnya. Banyak orang pergi bila supi dia, bila jadi suatu doa yang ada orang mampu balik pergi. Macam mana kata dia? Maka ketahui olehmu bahawa syarak itu dihantar atas kemudahan. Dan kerana ini demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah haram dan halal, tapi nak jaga jangan terlalu susah. Bu'istu bil hanifati as-samha. Aku dibangkitkan kata Nabi dengan agama yang hanifah, maknanya agama yang mudah. Bertolak ansur, yakni kebenaran, dan samha, yakni mengapa-ngapa. Maknanya tak apalah, kalau tak boleh kata apa. Bukan bermakna halal, bermakna benda ni tidak terlalu menyusahkan. Itu satu. Dan warak dihantarkan atas payah. Ada warak kena berjaga-jaga dan memeliharakan, dapat hati-hati. Kata dia, seperti pada kata orang, pekerja itu atas orang yang mutak. Untuk warak itu amalan orang bertakwa. Terlebih fisik daripada akad miskin. Mana 90 so kata. 1/9. Mana dalam masalah orang bertakwa ni memang suka. Sebab apa? Sebab Nabi kata orang bertakwa adalah seperti atau bergak. Jadi kalau semua boleh berlaku, orang bertakwa. Bila sebut nak warak, memang susah. Sebab apa nak jadi orang takwa susah? Itu kita kata ada zaman suku masuk negeri macam itu hatta tamu. Zaman sekarang, zaman fitnah, zaman jahat. Duduk dia ada rumah jaga, makan dia ada walaupun ada sebagai berat. Itu kita kata. Mana nak cari barang halal terlalu sukar. Dia kata mu jaga, mu pandai nak ada stok di makanan. Kemudian warak itu dapat syarak pula. Keduanya pada asal yang satu. Warak pun ajaran Islam, syarak pun ajaran Islam. Cuma yang hak ni 1/9
Mana 90 sorry. Satu, tapi bagi syarat itu hukum dua, hukum harus. Dua, hukum syarat bagi dua. Satu harus, iaitu hukum abdal lagi ahfad. Mana satu benda yang berhati-hati, yakni amat memeliharakan, maka harus dikatakan baginya memeliharakan dikatakan hukum haram. Maka keduanya seperti perbezaan ilmu pada satu asalnya dua, maka faham perlu dapat perlu. Jadi dalam syarat itu ada dua, satu harus dan satu lagi abdal. Maknanya dua-dua ni sama pula. Satu harus, satu lagi abdal. Masa kita semaya lah, ada sunat muakkad, ada sunat ghairi muakkad. Ada harus, ada wajib, ada sunat. Jadi nak buat amal. Jadi kalau kita buat harus saja, malah. Kalau kita buat sunat, jadi kita kaji lah. Bermakna kalau kita main membuat buat harus saja, rekod saja, bermakna mana abdal. Mana abdal? Mana abdal tu harus kan? Abdalnya mujarab. Kalau dia ni orang jahat, orang curi, makin mopok, makin mereka, maka tak payah. Itu namanya abdal. Yang ni diharapkan, dikatakan hukum haram. Mana abdalnya haram lah. Bermakna mana itu syarat kan? Mak syarat pun daripada syarat, mak haram daripada syarat. Mana kita kena ingat, ni haram tak ada istilah ni. Abdal tu haram lah. Macam kita sebagai jubah kan, pakai jubah, pakai kopiah, hukum dia sunat. Tak pakai baju pun boleh kan? Mana Allah baju tak pakai kopiah, tak pakai kebakar saja lah. Kebakar tak warna hitam. Mana kau kan? Apa ni kebakar saja cari baju warna putih lah. Orang jadi jecok lah. Jadi boleh, tapi tidak haram lah. Sunat kopiah, sunat baju, sunat sebenarnya sunat je. Nak di masjid pakai saja boleh. Maknanya hukum warak tadi ada mengibaratkan abdal tadi lah. Mau syarat belaka, satu harus, satu abdal. Daripada warak, daripada hukum syarat tadi. Maka bentuk kemakanan, satu harus, satu abdal. Mak harus tadi digelar hukum syarat, abdal tadi digelar hukum warak. Macam ni bahasa pelik. Macam kita pakaian, kalau kita nak pergi hukum syarat, hukum al-mazhab, kita mereka saja tutup pusat dulu. Tutup. Apa kita pakai baju, pakai kopiah? Tak payah lah. Apa tak pergi payah? Maaf, apa pakai saya kena saja lagi mana? Saya hukum syarat je, saya pakai supi. Oh, supi boleh dah. Lagi mana agak? Panda pun nak pakai baju. Tapi bila pakai pak makan free. Free. Benda tu sama, satu syarat, satu warak. Satu harus, satu abdal. Dari sifat ni. Dikatakan hukum awal, jadi hukum berhati-hati. Awal pun mana berhati-hati lah. Yakni memeliharakan, dikatakan hukum warak. Maka keduanya serta perbezaan. Keduanya satu. Jadi bersama lah. Harus pun syarat, abdal pun syarat. Sunat pun syarat, anak muakkad pun syarat. Jadi bersama. Macam kita semaya lah. Baca kunut sunat pun lagi. Sunat apa baca? Itu nama abdal. Kalau kita tak baca, tak solat. Kenapa kita baca? Sebab abdal. Jadi di sebuah pada makanan kita panggil hukum haram. Mana kita nak cari yang terbaik, maka faham oleh itu dapat petunjuk. Satu tunjuk. Maka jika kau kata dia orang lain persoalan, ni soalan yang mana orang faham luar sana. Orang dengar ada lebih ayat yang ibarat yang lebih ayat tu. Kau bengong tu. Ibarat yang lebih kata dia. Maka apa kata apabila harus bercerita tu cara lah. Bercerita tu orang berbicara menghingga-hingga, mana berat sangat jaga-jaganya daripada tiap-tiap sesuatu. Binasa kami, mana itu haram, ini haram, itu tak boleh, itu boleh lah ke mana kata dia. Matilah kami. Kerana kami ambil akan dia pada zaman ini. Zaman ini payung. Nak cari benda halal kata dia, tak makan kata dia. Macam kau tengok lah. Bila kita mengajar, kita kata dijaga makanan, jaga orang tak semaya, jaga. Yang dia bicara orang yang makan yang orang tak semaya. Mereka kata apa? Orang macam tu tak tu bukit lah. Tu bukit lagi perut, lagi teruk, buruk ya kan? Kalau ke mana cerita? Itulah kena ajar di hari sufi tu. Kita nak ajar hari Rabu, cara ni, hari Senin, hari Selasa, cara ni. Pada zaman ini, dan kesukaran segala pekerjaan sekali-kali payung macam imam halal ni. Atau orang yang bagi nak jadi macam orang sufi ni payung. Tetapi kan artinya dia dapat tiada baginya daripada bekal yang mencapai pada
lagu mana kita nak jadi orang baik, nak jadi makanan halal amat payah. Persoalan dia. Maka ketahui ilmu dia berjawab apa? Bahawa sebenarnya tariq warak, perjalanan orang sufi. Warak itu orang soleh tadi, tariq itu beraliran amalan, aliran sufi. Sangat payah. Bukan senang. Kalau senang, tak ada macam kita ni. Duk pucung beberapa orang tu kan. Paling yang betul adalah beri yang jolok lah. Sabana tu payah. Dan bahasanya orang yang mengkosakkan perjalanannya, siapa yang nak jadi sufism, siapa yang nak berhati-hati dalam haram halal, siapa yang nak berhati-hati dalam ibadat yang baik, maka ditetapkan dirinya dan hatinya not confident. Banyak ujian-ujian saudara, banyak halangan-halangan luar dan dalam atas menanggung kepayahan. Lepas Allah dalam ya mana tu ngaji alam mengaji tak supaya dia tu menjaga-jaga sikit. Dia tak apa lah, dia tak boleh macam kita ni tak boleh, kita orang biasa. Tu dia mari racun mari. Satu hari tak boleh ketiga orang menanggung kepayahan hingga sok lah baginya. Banyak saudara. Zaman saya berada di mana semasa tu, daripada Kelantan pindah ke Melaka. Saya dihantar ke satu tempat. Dia kehendaki mengajar di satu kampung. Kampung tu orang tinggal. Dia buat surah. Surah tu dalam 2 tingkat kayu macam ni. 2 tingkat. Jadi saya dikehendaki baru balik kampung tu. Saya hantar 2 orang. Macam komando lah kira. Dia di balik jumpa dengan suai pemilik tanah. Dia wakaf tanah dia, surah dia apa semua. Tapi surah tu dia tak ada orang. Habis. Orang tak pergi mengaji, tak semaya, tak apa. Jadi saya pergi jumpa dengan dia punya nama Jirani, juga pemilik tanah tadi. Dia ada anak-anak apa semua lah. Jadi saya pergi jumpa dia. Saya gini jumpa lah. Dia pun kata tak apa, saya tak kisah, saya tak wakaf ke tanah ni. Rumah ni saja. Saya pun cuba buka balik Quran kita, buat kelas balik, bersih semua cap-cap. Saya bawa 5 orang, bawa 10 orang, apa semua begini. Dalam setahun setengah saudara 100 lebih penuh surah. Jika atas ada budak-budak duduk sekolah, apa ni budak-budak kaki duduk. Maka duduk tak lama, saya bawa kat sini lah, pakai jumbo, pakai sumbang, belajar apa begini. Marilah racun. Racun dah siapa? Anak Haji Gani ni ada 3 orang. Jadi hak 2 lagi mari. Dia kata apa? Ni tanah pok saya. Saya anak sulung dia. Tanah ni kata dia dia tak pergi rokak. Dia nama dia bila mati. Maka saya anak tu anak sulung. Maka sebab itu tanah ni saya nak balik. Saya pun tengok nama bapa dia. Haji Gani dah mati. Dia bila dah mati dia anak dia mari nak. Saya kata dia saya mari ni bukan nak tanah Allah. Bukan mari nak harta. Harta saya mari ni nak mengajar. Jadi orang ramai ada, orang dia balik ambil. Saya pun lagi balik ke Kuantan balik. Dan beberapa tahun kemudian saya pergi balik tempat. Dalam 6 tahun dia saya pergi balik tempat. Umur saya pergi sekarang. Saya tunjuk tempat saya buat operasi. Saudara, bawa kambing tepi ke bandar. Bawa kambing tepi ke bandar. Dan rumah masih ada kayu sengat. Saya tanya mana anak dia apa dia? Sudah mati. Saya tanya mana anak dia hak ni pakai tanah dia? Jual ke sana. Di mana? Ini saya pergi rumah dia jual ke sana. Ini dia. 2 katanya, satu bangunan 2 tingkat, berharga hampir 100,000 lebih, hancur pada jarak padang tertutup. Diketenangkan oleh seorang anak lelaki daripada anak dia sebenarnya juga dengan bapa. Nak cerita maknanya orang ada bila harta yang pasal dia gelok mau tak. Dia gelok tutup tak. Padahalnya tak ada masalah. Lepas kata oleh pak ayah saya wakaf kata dia maka saya tahu ambil lah. Apa salah? Tetapi sebab wakaf mulut tak ada black and white. Maka dia mari dia kata saya nak. Jadi anak tu kata bagi. Maka saya kata saya mari bukan jadi harta benda awak. Saya mari dulu kalau awak pun tahu saya mari mengajar saya. Saya mari mengajar, mari buat pula. Ada orang beli kapet saya, beribu-ribu. Ada satu lawyer, beli kapet. Apa dah baca? Pasang speaker. Lepas tu bayar gaji ustazah mengajar tadika budak-budak. Sampai maju. Malam-malam, asal sebulan kali kita buat tiap bulan. Penuh. Sila. Beberapa tahun kemudian saya pergi balik ke rumah saya. Main tengok masjid saya.
Sampai ke satu peranjat. Bawahnya ada kambing saya. Air lembu pun. Astagfirullahaladzim. Boleh pergi tak? Itulah nasib bila ada seorang pemimpin. Habis hancur sebuah institusi agama yang sudah hidup. Dia kata saya tak mahu sehari sini bukan mahal jualnya, bukan nak rumah awak, bukan nak tanah awak. Semari sini, semari sebagai tenaga mengajar saja. Pergi mengajar dekat Mardi lah, apa macam. Bila mati ayah dia, balik mangkuk sebab saya beberapa bintang sekali. Lepas tu dia meninggal. Lepas meninggal pagi anaknya. Ini tanah. Nah, tetapi lepas pada itu saya ingat dia tak buat follow up. Dan dia menangkap dia kemudian pergi balik ke Padu. Waktu kereta masuk, siapa-siapa saya kata, masjid ada lagi. Kamu pergi Pak sampai Ismail ada lagi. Tapi sudah kering kontang, baru kering dan bangunan itu banyak ada lembudakan dan penuh air. Tapi rumah tempat saya duduk pondok-pondok masih ada. Pondok-pondok budak-budak mengaji masih ada. Punca dia dihapuskan oleh seorang anak kepada si mati tadi. Nama dia Haji Usman, nama ayah dia tadi. Itulah dia nasib bila Tuhan tarik selesai maka bila mari dan dia nak tantu, nak bangunan balik. Saya apa lagi? Tampuk dah. Bukan kita nak benar. Nama apa bila kita pasal apa? Pasal jawab tadi. Dalam ni syarat dan wak. Syarat dan wak akan menjadi keputusan kepada amalan kita. Kata dia bagaimana kata datang maka ketahui tarik war jalan untuk menjadi sufi amat payah dan puasa mengkuasa akan menjalankan jalannya takkan ada dia atas nama kepayahan. Kita suka secara ada harta kita akan habis dan sebagainya. Masa kita habis anak bini marah harta tak ada secara kalau dia Tuhan kata ada harta sosial dalam video dalam video apa sebetulnya. Jangan pusing sangat saudara. Makin kita cari harta ni saudara makinlah dia makin lari. Sebab tu saya tahu bagi masa. Ni masa video, ni masa semaya. Kalau agak mengganggu semaya kita berhenti sekejap. Waktu azan tu berhenti. Sebab kalau terlanjut lagi potong kita punya rezeki. Apa rezeki kita? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata Quran, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Situ dulu. Ni Pak Asal mula sana. Orang tak kata lalu sini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita punya sebudina kan. Wa man yatawakkal 'ala Allah wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Innallaha baligh amri. Innallaha baligh amri. Innallaha yaqdiru fi ta'ibad wa qad ja'ala Allah min syai'in. Mari sama nak bagi tahu ya. Wa man yattaqillaha dalam makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dia jalan keluar. Daripada sedih kepada gembira, daripada susah kepada senang, daripada rumah tangga huru-hara kepada amandah. Amandah mana ada jalan keluar? Sisi bertakwa kepada Allah ada jalan keluar. Apa dia bertakwa tadi? Siapa yang mesti tadi? Dan bayar rezeki min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan beri rezeki haitsu la yahtasib, di luar juga. Okey. Sampai sini orang pekor dia akan dia tak akan tafsirkan duit ataupun RM. Sebab di sini berbunyilah rezeki. Tetapi bagi sufi rezeki yang sebenarnya ialah hidayah. Takwa tadi. Nak confirm ni ambil hak bawah. Wa man yatawakkal 'ala Allah. Oleh sebab dia tak kira, aku tak kira. Sampai masuk belajar. Tak kaya pun tak apa.
Siapa masa mengaji, mengaji. Siapa masa semayang, semayang. Siapa masa taubat, taubat. Maka wa may yatawakkal Allah. Tak kira sesuatu pun tak apa. Bahawa aku Allah Taala akan di Allah Taala akan bijak dan mungkin sakit kita menjadi sihat. Mungkin ruang kita menjadi damai. Mungkin tension kita menjadi tenang. Innallaha baligh amri. Allah saja yang akan segala-galanya. Kalau Allah pilih siapa. Jadi sebab kaki. Yang pertama dia minta kita bertakwa. Bertawakal. Jadi apa? Menjadi orang yang takwa. Yang kedua dia bagi rezeki. Apa masa pula bertakwa bagi rezeki pula? Biasanya kita kuat bagi rezeki. Kalau kita kata takwa dapat rezeki apa Cina? Cina mau tak pernah takwa, kaya raya. Bagaimana? Rezeki ni untuk orang Islam ialah inilah yang dikatakan hidayah. Inilah yang dikatakan iman. Inilah yang dikatakan wikayah. Dan ini juga dikatakan dia akan beri kita ilmu. Terus itu rezeki, rezeki ilmu, rezeki iman, rezeki tawakal dan sebagainya. Siapa? Wa may yatawakkal ala Allah. Tapi kalau dia kata, kalau pergi mengaji ke, kalau pergi semaya ke, kalau pergi masjid ke, busuk rezeki aku tak dapat rezeki rezeki aku. Kau bagi kau apa dah? Kau apa? Sebab apa? Sebab kita tidak bertawakal. Tapi kalau kita maintain, susah tu tidak. Sebab apa tak beri rezeki? Sudah ada. Min hai sudah ya. Di atas ini kita pun tak tahu. Rasa lepas-lepas ada bubur, lepas-lepas ada pisang, ada dakor. Anak-anak kita boleh jadi siapa? Ada salah jago lah. Anak-anak kita direzekikan anak yang rezeki lah tu. Anak yang soleh rezeki, bini yang baik rezeki, badan kita yang sihat rezeki, sempat semuanya berjuang rezeki, boleh mengaji rezeki. Ada berduit emas, itu bukan rezeki. Itu bala je tak? Bala je tak? Rezeki tu lah dia maintain kita. Sebab apa? Nak bawa kita bertemu Allah Subhanahu. Sebab inilah orang Malaysia sini salah murah pasal takwa tadi. Hak ni berkenaan dengan takwa dan iman, tawakal. Apa tak tawakalnya? Okey, dah baik. Kita kenal. Ada satu orang yang nama bodoh ni. Nama dia Nikmas. Dia ni sekolah pada SEE pun tak ada. Apa dia tengok ni satu orang. Mungkin budak dia nak kaya rasanya. Malas-malas masuk askar. Malas-malas masuk askar. Ini budak ni kira mahal. Dia kata aku nak masuk, nak masuk SEE. Dia buat apa? Nak masuk askar. Buat tak? Dia masuk askar. Bini aku suruh masuk askar. Saudara, 7 malam pakai suara 7 lapis. Hari pertama kami sampai 7 malam pakai suara 7 lapis. Akhir sekali kata apa dia? Undang ni lah. Mu nak jadi askar lagi dia. Mu tak ada, mu tak ada berapa pelajar ambil SEE macam mana? Dia pun cakap sedap. Zero. Ambil balik 100% dia punya belanja. Lepas tu dia pergi dengan saya. Kata pasal yang belajar baik belajar Quran. Bodoh main ngaji. Ngaji tukar wadduha dalam surah. Tak reti apa, zero. Saya kata mu ngaji dalam surah apa jam baca petempo, baca tadi. Mu tak reti baca keluar Allah surga. Mu lepas Fatihah baca keluar Allah. Ayat pertama keluar Allah, ayat kedua keluar Allah. Saudara, dia semaya tak tinggal berhenti masjid. Ikut dah. Kok dia boleh baca dia petik orang keluar Allah. Saya ajar. Tapi tak ya. Dia letak kain semaya atas lori dia. Abang dia beli lori sebetul. Abang dia executive lah di Kuala Lumpur ni. Dia nak berniaga. Abang dia beli lori. Dia bawa lori. Dia hantar barang apa semua lah. Dalam lori dia letak kain semaya. Waktu Zuhur dia berhenti semaya. Zuhur. Dia ni meliput kita. Waktu asar dia singgah majlis semaya. Semaya. Saudara, sekarang ni SE tak ada. SP sama tu lah. Bini apa boleh beri orang kampung ni. Bini lain lah. Sekarang kaya. Saya balik dari sekolah lepas, dia sudah beli kubur baru 120,000. Pergi haji. Lori 3 biji. Kaya brand ni. Daripada tak ada SCE, tak ada CJ, bini lagi. Fatihah dengan keluar Allah. Belajar semuanya. Bukan tunjuk dia. Bayar cukup dengan sulaya.
Ni kita rela tak semaya takut apa? Takut apa? Apa memang apa kalau kita tinggal Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Dan yang pertama, kalau kita ikut arahan Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Adik saya kata apa? Aku tengok data dalam dunia. Dalam dunia ni kata dia, ada dua orang yang ada dua. Beliau pun aku kata nak beli maka esok kau mati biru muka gitu kata dia. Tapi ada dua ni kata dia. Yang pertama dia kata, yang kedua tu buku lepas tu buku bulu kayu, tu kenali, tu cinta habis. Dua ni yang telah jamin dah hidup dia. Ini where is bumi selayat yang atas. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan kita menderita hidup di dunia. Tapi kalau kita menentang Allah, kita akan tarik balik iman, tarik balik takwa, tarik balik hidayah, anak, isteri dan kita akan selamat. Ini tadi, ni buat makan ni, aku susah sangat cek ni hari ke malam, susah nak aku. Kau cari makan ya, payah makan dunia ni. Payah su. Kita akan stop kita punya perkara yang halal dan habis sekali stop kita pindah hidayah. Sebab tu mati, sebab kita takut. Biasakan makan yang halal, jangan takut. Tidak akan apa-apa kerana mencari keredaan Allah. Tidak akan susah orang yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan yakinlah kat situ tu dia. Bahawa ya takalla ajalau makhraja. Sebab kita sudah maka semaya. Saya ingat lagi mak saya soalan lain tak ada. Musmaya ke belum? Itu saja soalan dia. Dia tak tanya mungkin main mana, mungkin tak ada. Balik rumah saja, musmaya asal ke belum? Itu saja soalan dia. Saudara, pasal apa? Selalu dia bila anak ajar semaya, anak-anak akan berjaya dunia dan akhirat. Kalaupun dia tidak kaya, tetapi dia menjadi orang yang Allah kata, inilah dia sama lah dia, kita menjaga keadaan Allah. Tak apalah saya, dia lapar, tak apa. Kalau nak halal, kalau nak halal, tak apa. Saya tak makan, dia tak, saya lapar. Biar kata orang, tu wali saya, biar tak apa. Saya tak akan makan barang yang ibarat kalau Cina pula, saya kalau pergi yang lalu, biar saya makan bu. Biar saya makan bu. Nampak style. Itu, ayah tak makan bu. Dia orang lain apa. Tak apa. Biar kata tu wali tak. Sebab apa? Tariknya amat payah. Berjalan dia tak dia perhatian dalam kepayahan besar nak bagi anak itu, dan jika tiada maka tersempurna baginya. Kalau tak dibuat tak dapat kata dia. Dan kerana inilah yakni kerana makna ini berjalan kebanyakan ahli warak. Oleh sebab ni kata nak jaga ibadat, jaga makanan yang halal, nak jaga pengajian, nak jaga ibadat sembahyang, puasa, zakat, yang mulai sebagainya ini ahli warak yang dahulu-dahulu Imam Sirri, Imam An-Nawawi, kepada Jailani dan sebagainya semua sekali dahulu-dahulu kepada Bukit Lebanon, dia lari nak ke bukit bermuzlah dan lainnya. Maka menyimpang mereka tahu makanan rumput, dia rela makan rumput dan buah-buahan, buah kayu yang tiada syubhat. Satu masa saudara, Imam Sayuti pergi panggil orang-orang alim yang sedang berada di atas bukit sana. Dia kata apa? Kamu untuk atas bukit di lagu mana orang kampung sana? Nak ilmu mulari. Maka dia kata apa? Aku tak saya melibatkan dengan makanan yang haram. Jawab Imam Sayuti, kamu mengelakkan diri dari makanan yang haram, tetapi di sana tidak mendapat ilmu. Orang ni lari hidup bukit habis. Maka Imam Ghazali melalui kitab-kitabnya mengharamkan orang alim lari daripada masyarakat. Itu sebab Imam Ghazali canggih kitab dia. Dia modify balik. Orang alim tidak dibenarkan lari ke bukit. Biar dapat sedikit kebaikan, ada sedikit keburukan tapi banyak kebaikan. Kerana orang-orang kampung sana mengharapkan ilmu orang-orang alim. Jadi kalau kita pakai lari duk bukit, tak ajar kampung, tak duk kampung, maka siapa yang nak mengajar? Maka suatu saya kata, awal aku tidak risau kalau muda singa mengajar. Aku diminta ke aku muda singa. Berarti orang ni, kalau lari tak ada masalah dia. Kita orang mengajar. Sebab dia. Maka sebab tu kata dia, dulu lari di Bukit Lebanon, tak ada makan rumput dan buah-buahan yang tiada syubhat. Dan sekali-kali maka orang yang tinggi cita-cita dirinya pada mencapai manzilah, nak capai makam yang tinggi,
maka lazimlah atasnya menanggung kepayaan dan sabar atasnya, dan di jalan akan jalan kita berhenti dekat lazim atasnya menanggung kepayaan dan sabar atasnya. Kalau berasa menjadi orang warak, berasa menjadi orang bertakwa, berasa dapat orang yang bertawakal, maka kata dia lazimkan atasnya menanggung kepayaan dan sabar. Kita bercakap tu, kita akan sambung pada minggu depan. Saya minta maaf dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.